Baik, Vincent Tan telah memperoleh satu injunction, satu perolehan perintah sekatan atau injunction sementara terhadap Sanusi. Vincent Tan memperoleh perintah sekatan sementara terhadap Menteri Besar Sanusi dalam saman fitnah yang difailkan Tycoon berkenaan. Peguam ahli perniagaan itu, Kia Lin, mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonan injunksi ex parte awal hari ini dan salinan perintah itu diserahkan. Peguam itu berkata perintah itu akan buat kuasa hingga Jumaat ini, di mana pasukan peguam Sanusi akan diberi peluang mengemukakan hujahan balas terhadap permohonan Tycoon itu bagi perintah sekatan berterusan sementara menunggu penyelesaian saman fitnah utama. Malaysia Kini menghubungi pasukan Sanusi untuk mendapatkan maklum balas. Sebelum itu, Peguam Tan mengeluarkan surat tuntutan bagi menuntut Sanusi memohon maaf secara terbuka serta membayar ganti rugi sebanyak 200 juta berhubung dakwaannya berkenaan projek pemberian Sungai Kelang melibatkan Tan dan Menteri Besar sementara Amiruddin Syahri. Sanusi kemudiannya didakwa enggan mematuhi surat tuntutan itu menyebabkan pengasas kumpulan berjaya berkenaan memfailkan saman fitnah terhadapnya pada Ogos lalu. Writ saman itu berhubung ucapan Sanusi ketika kempen pilihan raya di Kedah di dataran Darul Aman Jitra pada 2 Ogos. Menurut penyataan tuntutan itu, Tan dan Berjaya Land yang merupakan plaintiff pertama dan kedua menyangkal dakwaan itu menulis surat balas. Dan akhirnya, kalau kita tengok, Tan dan Berjaya juga mendakwa Sanusi antara lain menggambarkan mereka sebagai korup, kroni kepada Amiruddin dan menyebabkan kerajaan Selangor menanggung kerugian 180 juta. So, satu saman telah dihantar kepada Sanusi berjumlah 200 juta dan Sanusi telah menjawab di dalam saman berikut, di dalam saman seterusnya. Untuk makluman yang terkini, beliau kalah kepada Mahfuz dalam saman berkenaan dengan judi. So, lepas ni kalau kalah lagi, dia Mahfuz dia mampus. Baik, okey. Seterusnya yang terakhir, salam takziah kita ucapkan kepada Exco Pahang yang terhempas dalam pesawat. Exco Pahang Johari Harun dikatakan berada dalam pesawat ringan yang terhempas di Baran Elmina dekat Shah Alam petang ini. Agak viral hari ini, tuan-tuan. Kita tengok video dan sebagainya. Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang Muhammad Syarkar Samsudin antara yang mengumumkan perkara itu dan mengucapkan takziah. Berita yang menyedihkan, Datuk Seri Johari Harun, Exco Kerajaan Pahang, Ketua UMNO bahagian Bentong dan Adun Pelanggai telah kembali ke rahmatullah terlibat dalam satu peristiwa terhempas Elmina Shah Alam. Semoga Ruh Allahyarham Ji Cucuri Rahmat. Al-Fatihah. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham dan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh dan juga semoga keluarganya tabah dalam menghadapi dugaan berikut. Dan selain daripada beliau, ada dikatakan lebih dalam 10 orang lain yang telah meninggal dunia, termasuk seorang penunggang motosikal dan juga rasanya penumpang ataupun yang berada di dalam kereta. Baik. Itu antara perkara yang apa orang kata kita lihatlah. Baik. So, insya-Allah hari ini yang poin yang kita nak bawa hari ini adalah berkenaan dengan debat Rafizi dan juga Shahir. Minta maaf tuan-tuan kalau agak dry sikit perbincangan kita hari ini sebab saya kena get this out of the way. Saya kena juga apa orang kata bahaskan benda ini sebab perkara ini sangat penting untuk kita melihat ke mana hala tuju kerajaan dan kenapa debat Rafizi dan Shahir ini juga kita dapat melihat ke mana hala tuju PAS sekiranya mereka diboleh apa orang kata boleh memerintah negara ini. Boleh memerintah negara ini. So, minta maaf lawan kalau anda rasa macam benda ini membosankan, itu terpulang kepada anda. Yang nak mendengar, teruskan mendengar. Kalau walaupun nak setia menunggu, silakan menunggu. Bagi sahabat-sahabat yang lain, kita terus kepada perbahasan debat yang melibatkan Rafizi dan Shahir. Baik, debat di antara Rafizi dan Shahir ini hari itu agak viral lah, agak viral. Tapi saya tak sempat nak cover sebab saya berada di banyak tempat untuk kempen politik, untuk kempen pilihan raya pada tempoh hari. Baik, Rafizi. Okey, kejap. Saya nak kena betulkan PowerPoint saya. Allah. Tadi tak sempat nak betulkan tu. Okay. Now, Rafizi memulakan perdebatan ini dengan membahaskan
persoalan. Bagaimanakah cara mengimbangi di antara kemajuan, ekonomi, berdaya saing dan memastikan kemajuan sampai kepada rakyat. So dia ada two prong, iaitu kemajuan ekonomi yang berdaya saing, ekonomi negara yang berdaya saing dan juga memastikan kemajuan tersebut sampai kepada rakyat. Now, latar belakang ni Malaysia antara negara yang paling cemerlang dalam pencapaian ekonomi di antara tahun 1967 sehingga 99. Pertumbuhan ekonomi negara di kadar 9% setiap tahun dan terbaik di dunia dalam abad ke-20 pada waktu itu, pada tempoh masa tersebut. Sepanjang tempoh itu, gaji pendapatan purata meningkat 14 kali ganda. Kita tengok dalam tempoh 67 sehingga 99, pertumbuhan meningkat dengan penuh dengan lajunya, kalau kita tengok pada tempoh tersebut. Namun sejak 2000, sejak kejatuhan ekonomi pada waktu itu, kita dapat lihat bahawa pertumbuhan ekonomi menurun hanya separuh kepada kira-kira 4.5% secara purata, menyebabkan ekonomi dan rakyat terdedah dengan perkara di luar kawalan, dan itulah menjadi beban sara hidup kepada rakyat dan juga akhirnya beban kepada negara. Baik. Now, apa punca kepada masalah ekonomi ini? Kita kena faham tuan-tuan, sebelum kita nak menyelesaikan satu-satu perkara, kita kena melihat apakah punca kepada masalah tersebut, baru kita boleh menyelesaikan perkara tersebut. Pertama, puncanya yang paling utama, punca pertama adalah rasuah. Punca pertama adalah rasuah. Sistem ekonomi tidak berupaya mengekang rasuah kerana tata kelola yang lemah dan sikap akhlak beramanah ahli politik yang semakin terakis. Itu yang pertama. Punca yang kedua adalah kerajaan hilang punca dan fokus. Kerajaan hilang punca dan fokus dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan akhirnya dia menjadi satu masalah struktur yang tidak boleh diselesaikan dengan kaedah lama. Kerajaan pada masa itu hilang fokus, dia mula tak fokus kepada nak menyelesaikan masalah ekonomi tetapi boleh berfokus dengan berpolitiking. So akhirnya memberi dana sebab dia nak menyelamatkan parti-parti politik mereka daripada kalah. So mereka tidak lagi fokus dalam menyelamatkan negara tetapi akhirnya fokus kepada nak memberi dan bantuan-bantuan dana, subsidi dan sebagainya. Baik. Punca pertama, orang politik sendiri, pemimpin yang lemah dan pembangkang yang tidak fokus dan juga tidak terlatih dalam menguruskan ekonomi. Yang ni saya go very quick tentang perkara ini. Nah, masalah struktur negara menurut Rafizi, masalah struktur negara ini terbagi kepada tiga. Kepada tiga masalah struktur negara. Sekejap tuan-tuan, saya kena betulkan. Masalah struktur negara ini terbagi kepada tiga. Alright. Apakah dia? Yang pertama, ketinggalan daripada segi competitiveness, daripada persaingan. Kita ketinggalan sebagai negara yang boleh berdaya saing. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah struktur kedua, gaji rakyat terlalu rendah, tidak seiring dengan kenaikan harga barang. Yang ini tak ramai orang tahu, tapi tak ramai orang memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah gaji. Yang ketiga, masalah strukturnya, kedudukan keuangan negara kita yang lemah. Kalau tuan-tuan ada masa, boleh pause dekat bahagian ini, baca sendiri kat bawah itu. Tetapi tiga perkara masalah struktur. Saya bila Rafizi bercerita tentang masalah struktur, Rafizi bercakap tentang masalah struktur. Dia kata masalah struktur. Saya tertanya-tanya juga apa yang dimaksudkan dengan masalah struktur. Rupanya tiga perkara ini. Pertama, kita tidak menjadi negara yang berdaya saing. Sepatutnya negara yang berdaya saing bermakna kita menjadi sebuah negara yang menyediakan minda-minda dan juga ahli bijak pandai yang bersaing dalam high teknologi. Sebaliknya kita menyediakan rakyat kita menjadi cheap labor, upah yang rendah. Kita menjadi negara yang menyediakan gaji yang rendah sahaja. So bila kita offer kepada orang luar, kalau kita offer kepada orang luar, datang ke negara kita kerana gaji kita rendah, Indonesia lagi rendah. Vietnam lagi rendah. Negara-negara Asia lain banyak yang lagi rendah berbanding dengan kita. So kita kalah daripada segi situ. Sebaliknya kita tak nak bersaing daripada segi teknologi. Kita terlalu selesa dengan limpahan ekonomi dari industri berasaskan kekayaan semula jadi. Seperti minyak, seperti peladangan dan sebagainya. Sehingga kita lupa nak membangunkan teknologi, pembangunan teknologi, pemikiran high impact teknologi di dalam negara kita. Padahal kita mempunyai kebolehan kemahiran, kita mempunyai infrastruktur yang cukup sebenarnya. Dan kalau kita tengok masalah struktur yang kedua, gaji yang terlalu rendah dengan kenaikan harga barang. Rafizi adalah antara menteri yang pertama, tidak pernah dilakukan sebelum ini. Apa dia?
Rafizi mewujudkan satu kajian di mana statistik gaji setiap suku tahun dibuat oleh Rafizi. Kali pertama. Dan diluncurkan pada minggu lalu, pada minggu yang debat ini diadakan, seminggu sebelum debat ini diadakan. Baik, 50% pekerja di Malaysia ini, termasuk walaon ini, dibayar di bawah 2,600 sebulan. Kalau saya ambil salah satu dekat sini, kita akan dapati bahawa mereka mereka bergaji di bawah 2,600 sebulan. Hanya RM20 lebih tinggi daripada garis kemiskinan isi rumah terkini. Nah, kalau kita tengok gaji mereka di galangan umur 20 sehingga 24 tahun, gaji mereka hanya RM1,682 sebulan, gaji median, dan itu hanya RM182 lebih tinggi daripada gaji minima. Gaji rendah menyebabkan ekonomi sukar membangunkan bakat-bakat. Nah, kedudukan keuangan yang rendah kerana kerajaan banyak bergantung kepada hutang. Pakej ekonomi semuanya berhutang. Kalau kita tengok, kita buat pakej ekonomi pada tempoh hari. Kita nak bagi itu, bagi ini. Tetapi semua itu berlandaskan kepada hutang. Dan kita merangsangkan ekonomi dengan cara berhutang dan kita meninggalkan hutang yang amat tinggi sehingga kita tidak ada short term and long term plan sehingga rakyat negara kita berhutang sehingga berapa tuan-tuan? Negara hutang mencecah sehingga 1.5 trilion di akhir tahun lalu, termasuk hutang skandal keuangan. Nah, apakah jalan penyelesaian kerangka madani? Bagi menyelesaikan 3 masalah struktur ini, model yang digunakan adalah menganjakkan pendekatan ekonomi dengan memberikan pil yang lebih radikal bagi menyelesaikan masalah pokok. Nah, tuan-tuan, kita kena faham, kalau kita ada satu masalah yang besar, yang tak boleh nak diselesaikan, yang terlalu hebat, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut? Kita tak boleh guna kaedah yang sama. Masalah ini kita dah warisi sejak tahun 2000. 23 tahun kita mewarisi masalah yang sama. Kalau kita menggunakan pendekatan yang sama, masalah ini tidak boleh diselesaikan. Maka kerajaan madani, ekonomi madani memperkenalkan pil yang lebih radikal bagi menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian dia, yang pertama ialah mencipta industri baru. Antara lain, ni banyak. Dia ini 3 yang saya sebut, tapi dia banyak lagi. Satu, mencipta industri baru. Contoh industri baru yang kita guna, kita sudah mula melihat kepada alternative energy. Energy ataupun tenaga boleh guna, tenaga yang kita boleh bangunkan, tenaga yang kita boleh cipta, kita boleh marketkan selain daripada tenaga fossil fuel yang kita ada. Kenapa? Kalau kita faham apa yang Rafizi sebut, dengar balik perdebatan tersebut, kita akan nampak bahawa banyak industri-industri multi-trillion dollars, billion dan trillion dollars, dia nak melihat dan melabur di dalam negara yang mula invest, mula berlabur di dalam green technology, di dalam clean energy. Dan itulah di mana kita kena beralih daripada fossil fuel dependent, bergantung kepada minyak dan sebagainya, kita beralih kepada alternative energy. Dan itu yang dibuat oleh kerajaan madani. Yang kedua, kita jadi sebuah negara yang innovation driven. Kita kena jadi sebuah negara yang berinovasi, yang mencipta dan bukan sekadar menggunakan. Sebab itu sekarang ini Rafizi ada buat Innovathon, kita kata. Kita kena jadi negara yang mula membina dan mereka mencipta sesuatu, bukan sekadar negara yang mengguna, sekadar negara yang menghasilkan apa produk yang orang hantar kepada kita. Kita tak nak jadi just a cheap labor. Kita nak jadi labor yang orang boleh rely on. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ada negara kita adalah antara negara yang bila orang nak buat bukan rendering tetapi improvement dalam kartun, antaranya Dragon Ball, dia dihantar dekat negara Malaysia. Saya pernah tahu 2-3 company dia memang kerja dengan Dragon Ball, dengan One Punch Man kalau tak silap saya, dan ada 2-3 anime yang lain daripada Jepun di mana diorang memang company itu memang tugas dia adalah untuk improvekan dan juga lukis balik ataupun improvekan, bukan lukis lah, tapi maksudnya daripada segi teknologi dia digunakan. Dan kita daripada segi teknologi is going dah meningkat. Contohnya kalau kita tengok cerita Boboiboy, kalau kita tengok cerita daripada dulu Upin Ipin, kalau kita tengok cerita apalah yang cerita-cerita kartun yang berkaitan dengan 3D ini, negara kita is actually dah going far. Kita boleh improve more kalau hala tuju pemerintah negara itu adalah negara pemerintah yang betul-betul boleh memerintah. Dan antara lain adalah dasar gaji progresif.
Yang ni tak ramai orang nampak tuan-tuan. Dasar gaji progresif ini adalah satu usaha penyelesaian bagi menyelesaikan masalah negara. Tuan-tuan akan nampak nanti hasilnya di mana pendapatan kita akan meningkat, insya-Allah. Nah, itu adalah hujah pembukaan daripada Rafizi. Bila Syahir pula, okey, dia pun bukalah perhujahan. Dia kata, pertama, dia tidak pernah berdebat. Kedua, Rafizi menteri, dia pembangkang. Baik. Ni saya nak cerita lah tuan-tuan. Saya nak cerita. Kalau anda masuk berdebat, ini kaedah debat lah. Yang pertama sekali, jangan kata benda yang negatif terhadap diri sendiri. Dia takkan appeal kepada audience. Audience takkan simpati dengan kita. Audience harap bila kita nak berdebat, kita dah ready. Bila kita masuk, minta maaf lah tuan-tuan. Saya ni tak pandai sangat berdebat. That's it. Your reputation goes out of the window even before you start. Tak start lagi debate tersebut, kamu dah kalah. Ini Syahir. Ini Syahir punya kerja. Kemudian dia kata bila dalam nak membawa kepada persoalan perbincangan mengenai ekonomi, model ekonomi ini, maka pendekatan aspek fundamental dan permasalahan rakyat perlu dilakukan. Maka dia melihat kepada 4 aspek. Yang pertama, 4 persoalan. Dia 4 persoalan ini dia kata, ke mana matlamat hala tuju nak dibawa? Negara ini nak bawa kepada mana? Kedua, apakah teras yang dilakukan? Ini Syahir kata. Ketiga, apakah platform dan program? Keempat, apakah hasilnya? Okey, bagi saya tak nampak poin ini sebagai satu poin yang kuat. This is just a general statement kepada apa-apa pun. Kepada mana? Saya tak nampak apa sebenarnya dia nak bawa kepada poin ini. Tapi tak apalah, kita teruskan. Kemudian dia kata, tengok Tengku Abdul Rahman, dia membawa kemerdekaan, federalisme, ekonomi pasaran terbuka, dia kata. Tengok Tun Abdul Razak, dia membawa DEB, National Equity dan bukannya economic growth. Saya tak setuju. Kesemua mereka membawa kepada economic growth. Ini bukan matlamat utama. Ya, dia salah satu matlamat, national unity dan sebagainya. Tetapi semua Perdana Menteri ini melihat kepada national unity. Semua Perdana Menteri ini melihat kepada economic growth. Ini adalah satu klasifikasi yang sangat bangang bagi saya. Mahathir wawasan negara. Kemudian dia kata tapak tanah yang diwariskan kepada kita, kita guna rumah baru yang lebih baik. Baik. So dia letakkan model dia. Dia kata, pertama dia kata model yang dia nak letakkan national stability, kestabilan nasional sebagai matlamat utama. Dunia pertembungan kos-kos besar. Bila negara tidak stabil, ekonomi daripada Perdana Menteri tidak stabil, ni dia berkempen pula. Janji tidak ditepati, ke hulu ke hilir naik heli, berlagak seperti selebriti, tiada hala tuju, tiada legasi. Jelas perlu kepada kestabilan. Baik, saya nak ulas bab ni. Kestabilan ni tuan-tuan. Kalau kita tanya, siapa sebenarnya yang menyebabkan negara ini tak stabil? Kita tanya, siapa sebenarnya yang menyebabkan negara ini tidak stabil? Siapa yang membawa ajaran yang melampau di dalam beragama kalau bukan PAS? Siapa yang membawa ajaran amanat Haji Hadi yang menghukum kafir orang yang berlainan politik daripada dia? Siapakah yang bekerjasama dengan Bersatu pada waktu itu, termasuk UMNO pada waktu itu, tetapi geng-geng pengkhianat Bersatu, Muhyiddin Yassin, untuk menjatuhkan negara? Kalau kita bercakap tentang national stability, orang ini paling tidak layak untuk bercakap tentang national stability. Kerana mereka lah yang menjadi punca kepada kejatuhan negara pada tahun 2020. National stability apa yang nak cakap? So, benarlah sebagaimana kata dalil, lima takulu dan malataf alun, kabura maqtan indallahi antakulu malataf alun. Mengapa kamu berkata benda yang kamu sendiri tak buat? Besar kemurkaan Allah mereka yang berkata benda yang dia sendiri tak buat. Inilah dia. Orang yang duk cakap, dia kata national stability, tetapi mereka lah punca kepada kejatuhan negara. Tuan-tuan, saya nak tanya, siapakah yang sekarang ini mengatakan nak menjatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim, nak menjatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan Madani, yang mengatakan kami sudah cukup jumlah, malah hari ini sendiri Azmin sendiri berkata it is not over until the fat lady sing. Dia masih lagi berusaha untuk menjatuhkan kerajaan ini. Now, dia nak bercakap tentang national stability, dia nak bercakap tentang kestabilan nasional, sedangkan dia sendiri adalah punca kepada ketidakstabilan di dalam ekonomi. Baik, saya bawa lagi hujah dia dan saya akan jawab. Dia kata tidak seperti ekonomi Madani, mahukan Malaysia ekonomi terbesar. Kita nak jadi the biggest. The biggest does not mean the best. We want to be the best. Apa guna jika yang kaya yang miskin semakin miskin? Terus mengeluh kerana semakin mengecil, dia kata. Saya tak faham. Apa point dia sebenarnya? Kita tak nak jadi the biggest. Kita nak jadi the best.
Kemudian saya sentuh tentang disparity atau kesenjangan di dalam kemiskinan. Apa kaitan dia? Kita nak jadi the biggest ke the best ke, itu tak ada kena-mengena dengan jurang kemiskinan itu. Even kalau kita jadi the best economy in the world, ada juga akan berlaku jurang kemiskinan kalau kita tidak faham model dan juga penyelesaian kepada ekonomi. Jadi saya tak nampak poin dia kat situ. Baik. Dia kata dekat sini dia bawa lagi poin dia. Dia bawa poin dia lagi. Dia kata persoalan bukan janji tapi execution. Bukan pengumuman tergesa-gesa, bukan umum lepas tu nak kaji. Yang nak umum lepas tu kaji adalah kerajaan dia orang, tuan-tuan. Sebelum ini kita nak buat ni, nak buat tu, tetapi akhirnya yang nak umum tapi nak kaji lepas tu adalah mereka. Kita tak pernah, kita dah ada plan. Dan dia kata subsidi tinggi, jurang kaya miskin, hutang negara. Baik. So teras ekonomi Shaheen, dia kata bumbung dia kestabilan nasional. Nak stabil macam mana? Kalau dia sendiri ada bumbung bocor. Dia sendiri tebuk daripada atap, tuan-tuan. Kemudian dia kata tiang kedua, bumbung dia kestabilan nasional. Nak tebuk daripada atap, dia orang lah. Tiang satu, keadilan ekonomi. Tiang dua, kitaran ekonomi. Tiang ketiga, kesedaran ekonomi. Tiang empat, integriti ekonomi. Baik, kita pecah satu persatu. Dia kata keadilan ekonomi, cukai bersifat adil dan inklusif, gaji dan upah kemahiran dan produktiviti. Exactly apa yang disebut oleh kerajaan Madani, tuan-tuan. So saya tak nampak apa bezanya keadilan. Dia cuma wording je dia berbeza, tapi point dia sama dengan apa yang kerajaan Madani bawa sekarang ini. Kita nak bercakap cukai yang lebih adil, kita nak gaji yang lebih progresif dan sebagainya. Kemudian dia kata kitaran ekonomi, jurang kaya miskin, bandar dan luar bandar, negeri dan kemiskinan, menangani masalah nepotisme, Alibaba, kartel orang tengah dan sebagainya. Dia bercakap tadi supaya pelaksanaan itu dilakukan. Bukan hanya cakap-cakap saja, tuan-tuan. Kita nak bagi tahu, bukan setakat pelaksanaan, kita dah buat rang undang-undang anti Alibaba dah. Dia duk bercakap tentang teori, kita dah bercakap tentang rang undang-undang anti Alibaba. Kemudian dia menyentuh keserdahanaan ekonomi. Kerajaan membazir dan boros. Hutang kerajaan 1.5 trilion. Hutang isi rumah 80% KDNK. Value for money dan kesan limpahan tinggi. Tuan-tuan, kita kata antara hutang terbesar dihasilkan oleh negara adalah sewaktu COVID tempoh hari. Di mana pada waktu itu kerajaan berbelanja terlalu besar. Datuk Johari Ghani mengatakan antara kesilapan kerajaan pada waktu itu memberikan EPF kepada mereka yang tak terkesan dengan kerja sekalipun. Memberikan moratorium kepada mereka yang masih bekerja. Antaranya kerja dengan kerajaan. Yang masih lagi bekerja. Diberikan moratorium. Diberikan EPF. KWSP dikeluarkan. Diberikan kepada mereka yang masih bekerja. Bukan setakat yang terkesan dapat. Yang masih bekerja pun dapat. Walaupun dia dapat gaji full. Itu antara kesilapan. Dan inilah antara penyumbang kepada 1.5 trilion. Kemudian dia bercakap tentang integriti ekonomi. Pemberi atau penerima rasuah. Bukannya pemberi dan penerima. Okey, yang ni, tuan-tuan, saya nak bawa apa yang dia sebut. Apa yang dia... Saya yang ni bagi saya lawak lah. Bagi ni saya... Hujah Shaheen yang paling lawak adalah ini. Okey. Dalam kes-kes rasuah, yang didakwa ialah pemberi... Okey, saya kuatkan. Kalau boleh dengar. Atau penerima. Okey, saya ulang balik. Aliyadaka maglulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast fatak undamalu mamahsura. Allah kata, tangan kita ni jangan letak di leher. Jangan kedekut. Dan jangan kamu lepas, maka kamu nescaya akan terduduk dalam... Ini adalah integriti ekonomi, ekonomi integriti. Ini trust yang paling penting. Kalau tiang rumah, yang paling penting, tangan itu selalu letak di kulal bast wala taj'al yang lebih tinggi, kiblatnya Al-Isra 29. Kalau tiang rumah, ini tiang kat belakang. Tiang belakang. Kes banglo, kes terowong, sama juga. Dia salah satu. Contoh, dalam kes-kes rasuah, yang didakwa ialah pemberi atau penerima rasuah. Bukan pemberi dan penerima rasuah. Dia salah satu. Contoh, yang dituduh dengan 47 pertuduhan. Dia seorang saja, bukan dan, dia atau. Yang memberi tak didakwa. Kes banglo, kes terowong, sama juga. Dan Datuk Seri Najib didakwa, disabitkan kesalahan, sekarang dalam penjara. Tetapi yang merosakkan dia, orang keliling dia, masih bebas di luar sana.
Saya ulang balik. Now, kenapa? Dia kata dan dan bukannya guna atau, dia guna atau dan bukannya dan. Dia kata kenapa yang menerima sahaja didakwa, kenapa yang memberi tidak didakwa. So dia bagi contoh 47 kes. Dia kata Zahid Hamidi didakwa, kenapa yang memberi tidak didakwa. Saya tambah 300 juta wang yang diterima oleh Bersatu melalui Muhyiddin Yassin, Buhari Equity tidak kena dakwa. Saya tambah lagi contoh, Wan Saiful Wan Jan 6.7 juta dia menerima suapan tersebut, orang yang memberinya tidak didakwa. Tuan-tuan, kenapa? Sebab mereka menjadi saksi utama di dalam kes tersebut. Nah, kenapa undang-undang menggunakan perkataan atau di dalam section 16 menggunakan perkataan atau? Dia, kalau kita guna perkataan dan, penerima dan pemberi, maka dia kena jadi kedua-duanya baru kita boleh dakwa. Itu beza dia. Kalau atau, salah satu. Kalau dia menerima atau memberi, kedua-duanya kita boleh letakkan sebagai pesalah. Kita boleh dakwa. Bayangkan, kalau guna perkataan dan, ini beza dia dan. Kalau kita guna perkataan dan, dia pemberi dan penerima. Bayangkan dia memberi saja. Kemudian di dalam mahkamah, dia boleh berhujah. Saya beri. Kan? Tapi saya tak terima. So, dalam undang-undang mengatakan dan. Dia kena dua-dua. Saya salah satu je. Jadi, saya tak boleh bersalah. Itu maksud perkataan atau. Kan? Kalau tak erti undang-undang tapi nak berhujah undang-undang, itu masalah, tuan-tuan. Itu masalah. Ini perkataan section 16 yang disebutkan. Baik. Now, seterusnya, mereka berhujah kepada soalan moderator. So, moderator bertanya soalan. Bercakap soal model, bercakap soal struktur ekonomi baru 2010 modelnya. Untuk berganjak dan bangun dengan model baru, kita harus belajar dari kesilapan lalu, tidak menjadi retorik dan janji. Maka jawapan Rafizi mengatakan ada perkara yang sama dengan model 2010 Najib. Namun perkara yang perlu dielakkan antara lainnya adalah, saya tulisan terlalu kecil, boleh pause, ialah bila kita bercakap soal pembangunan ekonomi, kita bercakap soal nak buat projek besar-besar. Kita nak letakkan projek mega, projek GAH, ETP, GTP, bilion ringgit berskala tinggi, LRT, ECRL dan sebagainya, 1MDB antaranya. Sebenarnya kita tidak menyelesaikan masalah struktur. Tetapi semua itu hanyalah kosmetik saja. Nampak rancak dalam ekonomi, tetapi kita kena tanggung hutang sehingga 1.5 trilion. Sebab itulah kenapa kerajaan Madani ini tidak umum projek bilion-bilion. Sebaliknya projek yang diumumkan, benda yang diumumkan, bantu pesawah, subsidi, bagaimana meningkatkan gaji progresif, bagaimana nak menghalang orang kata Alibaba dan sebagainya. Benda-benda ini yang diumumkan sekarang ini. Ia banyak menggunakan perunding luar. Projek-projek terdahulu banyak menggunakan outside consultant, menekan belanja bilion ringgit. Bilion ringgit, tuan-tuan. Tetapi yang digunakan oleh kerajaan sekarang ini, kita gunakan pegawai-pegawai kerajaan sendiri. Mereka tidak dilibatkan, pegawai kerajaan tidak dilibatkan. Pendekatan kini yang dilakukan ialah penjawat kerajaan dilibatkan. Beberapa perkara tidak diambil kira dalam model 2010. Ini antara perkara yang tak ada tahun 2010, iaitu soal gaji. Soal gaji tidak dilibatkan dalam model ekonomi 2010 Najib Tun Razak. Soal ekonomi tidak dilibatkan, tetapi di dalam Rafizi, di dalam kerajaan Madani dilibatkan. Habis kat situ. Syahir pun menjawab soalan yang sama. Dia kata, dalam berbincang tentang model, matlamat perlu jelas. Dia kata, matlamat perlu jelas. Perlu ada national stability. Dia ulang balik. Bagi saya tak nampak apa maksud dari national stability kalau dia sendiri yang nak menjatuhkan negara. National unity. 4 tiang trust model itu disebutlah 4 tiang tadi. Dia kata model bukan program. Problem statement disebut revisi tapi tiada action. Saya pun tak faham. Apa hujah dia sebenarnya? Dia kagum dengan kawan-kawan BNM, antara cadangan structural reform untuk economic growth. Okay, fine. Kemudian dia kata ada masalah kepada model yang dibawa oleh Rafizi. Sebab model yang dibawa oleh Rafizi ni lebih kurang sama dengan model yang dibawa oleh IMF, yang dicadangkan oleh IMF, yang dicadangkan oleh World Bank. Tengok, tak ada identiti, tak patriotik, dia kata. Baik, kita tengok. Apakah model yang disebutkan oleh Syahir dan apakah model yang disebutkan oleh Rafizi dan apakah model yang disebut oleh PAS? Di dalam World Bank Februari 2023, World Bank menyatakan mesti ada effort to rebuild fiscal buffers should be driven by higher revenue collection and better spending efficiency. PAS bercakap juga tentang cukai. So apa bezanya dengan apa yang World Bank sebut?
Move towards target subsidy required. Yang ni PAS tak sebut. Tetapi kerajaan mana ni sebut bahawa kita perlu menyasarkan subsidi kita. IMF menyebut gradual fiscal consolidation strategy to rebuild the buffers. Kemudian critical investment needed. Monetary policy should be tightened further. Dia kata naik OPR. Zaman PN 4 kali OPR naik. Kemudian di Malaysia, dekat Malaysia, kita perlukan institutional reform. Administration kena fokus macam mana nak consolidate resource allocation at higher values industry. Kemudian 3 pilar ekonomi kita, investment, fiscal responsibility, structural reform. Kemudian Syahir kata, tengok, kan, nak tiru sangat Mak Saleh. Tak betul semua itu. Itu semua tak boleh dipakai. Kenapa nak tiru Mak Saleh, tuan-tuan? Kalau benda tu betul, apa yang menyebabkan kita tak boleh nak ikut benda yang dicadangkan? Dan benda yang diorang nak buat pun sebiji apa yang dah disebut oleh World Bank, dah disebut oleh IMF. Structural reform, kemudian kena restructure society, kena ada investment, kena ada fiscal responsibility, kena ada kebertanggungjawapan di dalam berbelanja. Adakah PAS tidak mahu bertanggungjawab di dalam perbelanjaan mereka? Kan? Kemudian soalan yang kedua dibawakan oleh moderator juga. So soalan pertama tadi bagi saya out, Syahril punya jawapan out, tuan-tuan. So soalan kedua dibawa oleh moderator. Adakah anda berani melaksanakan dasar radikal? Ini soalan dia. Rafizi jawab, ya. Untuk antaranya dia bagi contoh. Untuk mensasarkan subsidi pukal akan menyebabkan beberapa perubahan. Harga elektrik disasarkan. Hanya menggunakan elektrik lebih tinggi ditarik subsidi. So kerajaan sekarang radikal dalam dan tidak takut untuk hilang orang kata populariti asalkan kembali menyelesaikan masalah struktur dan fokus dalam menyelesaikan masalah ekonomi negara. Apa Syahir jawab? Dia kata ahli politik tidak boleh kejar kemenangan. Perlu berani buat keputusan dasar yang tidak popular. Contohnya Tuan Guru Nik Aziz. Aku macam benda yang kau borak ni. Apa yang kau cakap ni sebenarnya? Baik, bila ditanya soalan yang kedua, kejap saya nak bawa biar tuan-tuan dengar sendiri jawapan soalan yang kedua berkenaan kan, adakah anda berani berubah? Dan Datuk Seri Najib. Okey, yang ni dia buat tadi. Dalam penjara. Orang yang miskin di politik itu, dia tidak boleh hanya mengejar kemenangan pilihan raya semata-mata. Okay. Dia perlu berani membuat tindakan dan perubahan dasar walaupun keputusan itu tidak popular. Contoh paling hebat ialah Tuan Guru Nik Abdul Aziz, almarhum. Tuan Guru Nik Aziz ini bagi saya seorang tokoh pemimpin ulama umara reformis. Membuat perubahan dasar, perubahan struktur, reformasi institusi tanpa janji, tanpa manifesto. Dan saya pernah berkunjung ke rumah beliau selepas beliau tidak lagi menjadi Menteri Besar. Beliau buat satu confession kepada kami, satu arahan yang beliau berikan. Dia kata, ini perkara pertama yang hamba buat. Hamba panggil pegawai kewangan negeri dan hamba arahkan pindahkan akaun bank kerajaan dan juga JLC daripada bank konvensional kepada bank Islam tanpa mesyuarat. Tanpa mesyuarat. Okey tuan-tuan. Soalan dia, adakah anda bersedia untuk menghadapi ataupun soalan dia adalah, adakah anda berani melaksanakan dasar radikal sekiranya memerintah federal? Okey. Adakah anda berani melaksanakan dasar radikal sekiranya anda memerintah federal? Soalan dia. Dia pusinglah jawapan. Dia cakap, Tuan Guru Haji Hadi, cuba Tuan Guru Nik Aziz, dia pergi ke bank Islam, dia ambil kaunter daripada bank bukan Islam, dia masuk ke kaunter Islam, dia buat macam ni. Tuan-tuan, soalan moderator adalah kalau PAS, kalau Syahir Menteri Ekonomi dan PAS memerintah, adakah mereka nak bersetuju, mahu melaksanakan dasar radikal yang bakal merubah negara? Itu soalan dia. Dia duk pusing cerita Nik Aziz, arwah almarhum Nik Aziz. Tak, cerita almarhum Nik Aziz tu cerita dia. Tak, korang nak buat apa? Soalan tu tak terjawab tuan-tuan. Dia habislah, tuan-tuan tengok sendirilah. Tak terjawab soalan tu. Rafizi kata mudah. Ya. Dia bagi contoh. Contohnya subsidi. Dan subsidi kami berani mengambil dasar
untuk tarik subsidi perlahan-perlahan dan mulakan dengan subsidi bersasar, dia kata. Itu adalah langkah yang radikal yang tidak popular. Tetapi mereka berani mengambil langkah tersebut demi untuk menyusun kembali dan membetulkan struktur ekonomi negara. Syahir ni, dia pusing. Ada. Kemudian Rafizi bertanya. Ini soalan yang famous, tuan-tuan. Rafizi bertanya. Baik. Rafizi pun tanya. Dalam keadaan hutang yang tinggi, apakah Syahir akan menggunakan kaedah yang sama yang kerajaan Kelantan guna baru-baru ini, iaitu memohon hutang-hutang dibelanjakan, dimaafkan tanpa dibayar? Adakah kalau PAS dan Syahir menduduki kerusi yang boleh mengawal ekonomi negara, adakah itu kaedah digunakan untuk menyelesaikan masalah hutang persekutuan sekiranya PAS diamanahkan untuk mengemudi negara? Okey, tuan-tuan, keyword dia negara. Baru-baru ini, masa persekutuan minta hutang daripada PAS kata apa? Cancel je lah hutang tu. Itu kaedah nak selesaikan hutang, cancel je. Jadi Rafizi tanya pada Syahir, kalaulah kamu, Syahir sebagai Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan mungkin, dan juga PAS memerintah negara, bagaimanakah kamu nak menyelesaikan masalah hutang negara ni? Baik, kita dengar apa yang Syahir jawab. Kita dengar apa yang Syahir jawab. Media City Angkasa Puri dipancing. Dua soalan akan Bukan fiskal negara. Dan ia tidak perlukan seorang menteri untuk tahu. Malah segala persediaan saya pada hari ini ialah berdasarkan Google sahaja. Sebab semua data dah ada di DOSM. Tak perlukan persediaan daripada kementerian-kementerian. Jadi saudara Syahir pun berada dalam keadaan yang sama dengan saya dari segi kedudukan untuk berbahas pada hari ini. Jadi saya pasti saudara Syahir sedia maklum dalam keadaan hutang negara yang tinggi yang tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun. Jadi soalan saya, apakah saudara Syahir akan menggunakan kaedah yang sama yang kerajaan Kelantan baru-baru ini menggunakan dengan kerajaan persekutuan, iaitu memohon agar hutang-hutang yang dia dah belanja dimaafkan tanpa dia bayar? Adakah kalau PAS dan saudara Syahir menduduki kerusi yang boleh mengawal ekonomi negara, adakah itu kaedah yang digunakan oleh saudara Syahir dan PAS untuk menyelesaikan hutang kerajaan persekutuan sekiranya PAS diberi amanah untuk mengendalikan ekonomi negara? Okey. Ini soalan dia. Soalan sekiranya macam mana nak selesai masalah hutang? Kita dengar Syahir punya jawapan. YB Syahir, 4 minit daripada sekarang, jawapan anda. Terima kasih. Hutang secara asasnya wajib dibayar. Itu secara asasnya. Kita kena setuju bahawa hutang, tak ada hutang yang boleh dimansuh dan tak ada janji untuk mansuhkan hutang PTPTN pun tak boleh kita percaya. Maknanya hutang ini secara asasnya perlu dibayar. Yang kedua, PAS ada berjanji nak hapuskan hutang PTPTN. Jangan dia pusing lah. federalism. Hubungan state dan juga federal government. State sebagai anak, ada masa-masa tertentu mereka perlukan bridging financing. Ada masa-masa tertentu sumber pendapatan kerajaan negeri itu tidak cukup pada bulan tersebut. Jadi perlu kepada soft loan. Mana-mana. Dan kita tengok pada dalam kita punya akaun kerajaan persekutuan, akan disenaraikan hutang kerajaan-kerajaan negeri. Kerajaan-kerajaan negeri ini bulan 1, bulan 2, bulan 3 kena bayar gaji. Tapi mungkin dia punya hasil mereka itu mungkin masuk bulan 4, bulan 5, bulan 6. Bayaran royalti Kelantan yang ditangguh-tangguh, yang dinafi-nafikan itu, 5% tak ada, 20% apatah lagi. Jadi ini adalah asasnya. Jadi yang disebut oleh YB Rafizi tentang spesifik request daripada kerajaan negeri Kelantan, saya berpegang pada prinsip yang samalah. Hutang perlu dibayar. Hutang perlu dibayar. Tetapi anak dengan ayah punya hubungan tu mungkin ada pertimbangan.
Mungkin kita boleh tangguh-tangguhkan. Biasalah. Kita kena bayar. Tetapi kita boleh refinancing ataupun kita adjust kita punya mortgage, itu biasa. Bukan dengan ayah pun, dengan bank pun boleh buat. Jadi ini, federal government sebagai ayah kepada state government. Dan federal government pula dengan bank negara. Dan sebenarnya bank negara ataupun federal government ini juga menerbitkan bond. Bond ini disubscribe oleh institusi seperti PNB, tabung haji dan seumpamanya menggunakan deposit caruman rakyat. Jadi itulah kitaran hutang yang berlaku dalam negara kita. Jadi ringkasnya, secara prinsip tadi, saya kira hutang perlu dibayar dan sebagai federal government, jika ada ruang-ruang untuk pertimbangan, tengok pada anak kita ni, anak kita ni mungkin bulan tu putus duit, mungkin bulan depan baru ada duit, kita boleh bagi. Tapi yang penting, kena bayar dan kita boleh bincang dari segi tempoh masa pembayaran. Terima kasih. Ya, kita masih di dalam sesi silang soal. 1 minit 30 saat kepada YB Rafizi bertanyakan soalan. 4 minit untuk dijawab. Silakan YB Rafizi. Terima kasih. Kecewa saya langsung tak jawab soalan. Saya tanya, kalau PAS mentadbir kerajaan persekutuan, macam mana nak bayar hutang yang 1.5 trilion tu? Dia cerita anak ayah lah itu pusing semua kan. Jadi, tapi saya tak dapat jawapan lah kan. So tak dapat jawapan tuan-tuan. Akhirnya tak dapat jawapan. Saya tengok pun benda tu, apa benda? Apa yang dia duduk pusing macam gasing tu? Dia tanya kalau sekiranya pemerintah, mudah je soalan. Kalau sekiranya pemerintah, macam mana nak selesaikan masalah 1.5 trilion? Apa dasar nak dilakukan? Apa pendekatan nak lakukan? Dia orang tak boleh jawab. Tak boleh jawab tuan-tuan. Dia pusing masalah anak, ayah, anak, federalism, itu, ini. Yang lain tu saya tak nak komen lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah sendiri dalam dive debat tersebut. Tetapi poin yang saya nak bawa, yang lain tu saya dah dengar sampai habis dah. Soalan Syahir pun bagi saya federalism dan juga state empowerment tu tak relevan pun. Dia tak nak tanya soalan tu. Dia kata kerajaan Kelantan miskin kerana tak ada royalty, kerana federalism. Saya nak bagi tahu, dia kata kerana kerajaan tak bagi royalty. Saya nak bagi tahu, yang menarik, yang membatalkan royalty, yang mengatakan bahawa bahawa PAS atau kerajaan Kelantan tidak layak mendapat royalty adalah kerajaan PN sendiri pada tahun 2021. Kerajaan PN sendiri yang kata, tuan-tuan, jangan, you don't have to trust me. Saya baca kenyataan daripada Zafrul sewaktu tahun 2021, PAS memerintah tiada royalty petroleum untuk Kelantan, hanya wang ehsan. Tengku Zafrul. Tahun bila tuan-tuan? November 25, 2021. Siapa memerintah? PAS memerintah. Menteri Keuangan Tengku Zafrul berkata Petronas tidak akan membawa bayaran royalty tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata ia disebabkan kedudukan medan pengeluaran petroleum yang beroperasi di luar perairan negeri Kelantan. Dan juga, apakah duit tidak disalurkan kepada Kelantan? Zafrul sendiri berkata pada Januari 2022, zaman PAS memerintah, kerajaan salur 400 juta hasil petroleum kepada Kelantan sejak 2 tahun lalu. Kerajaan pusat sudah mengeluarkan hasil petroleum sebanyak 400 juta kepada negeri Kelantan bagi tempoh 2 tahun membabitkan pembayaran hasil petroleum 2020-2021. Dan tahun sebelumnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019 di bawah Lim Guan Eng, di bawah DAP, di bawah Lim Guan Eng, di bawah DAP, di bawah DAP, di bawah DAP telah membayar 400 juta kepada Kelantan pada tahun 2019 di bawah DAP, di bawah Lim Guan Eng, di bawah DAP, di bawah Lim Guan Eng, di bawah DAP dan juga di bawah Lim Guan Eng. 400 juta telah diberikan kepada Kerajaan Kelantan sewaktu Pakatan Harapan memerintah daripada 2019, 2020, 2021, 2019 Kerajaan Pakatan Harapan memberikan 400 juta. 2020 Kerajaan Perikatan Nasional PAS memberikan 200 juta.
Tahun 2021, Kerajaan Perikatan Nasional memberikan 200 juta, 800 juta, hampir 1 bilion telah diberikan kepada Kerajaan Kelantan. Dia bukan masalah duit tak diberi, tuan-tuan. Akhirnya, dia adalah permasalahan tadbir urus yang ada, tadbir urus yang bermasalah di dalam negeri Kelantan itu sendiri. Permasalahan tadbir urus inilah yang menyebabkan keadaan negeri Kelantan mundur. Kalau dia kata beralasan, dia kata tak boleh dia kata mana ada, Kelantan tidak diberikan wang. Tuan-tuan, saya nak cerita. Daripada tahun 2008, Kerajaan Selangor, Kerajaan Perak, Kerajaan Kedah pada waktu itu, Kerajaan Terengganu, Kerajaan Pulau Pinang, ini semua adalah negeri pembangkang. Kenapa pada waktu itu hanya Kelantan saja bersuara bahawa wang tidak cukup, duit tidak cukup. Royalty tak bayar Yang saya sebut tadi tu memang bukan royalty. Ehsan, tukarlah nama apa sekalipun, duit diberikan. 800 juta dalam tempoh 4 tahun. Hampir 1 bilion ringgit. Diberikan dalam tempoh 4 tahun. Soalan kita, ke mana wang itu dibelanjakan? Kenapa sebegitu rupa perbelanjaan dan tata kelola yang amat teruk di negeri Kelantan sehingga kan 800 juta dalam tempoh 4 tahun itu tidak berjaya pun menyelesaikan masalah kemiskinan, jurang kemiskinan, masalah air, masalah asas di dalam negeri Kelantan. Saya berhujah semalam dekat Sinar Harian. Tun Fazal kata, sebab Kelantan tidak ada empangan, sebab itu tak boleh selesai masalah air. Saya tepuk dahi, tuan-tuan. 33 tahun, dia boleh cerita Kelantan tak boleh buat empangan. Bodoh sangat ke Kelantan tu? Tun Faizal nak mengatakan orang Kelantan ni bodoh ke tak boleh buat empangan? Itu Tun Faizal cakap, bukan saya cakap. Tun Faizal cakap, Kelantan tak ada empangan, therefore tak boleh ada air bersih. Bodoh sangat ke orang Kelantan? Ke kita dibodoh-bodohkan oleh mereka yang nak sakau duit? Mereka yang tak pandai tata kelola. Sebenarnya hakikat. Jadi perkara inilah yang kita kena faham. Orang Kelantan tak bodoh. Jangan salah faham pula. Maksudnya dibodoh-bodohkan. Oh, kita tak ada duit daripada federal. Bertahun-tahun saya dengar cerita yang sama, tuan-tuan. Selangor tu pembangkang juga. Pulau Pinang tu pembangkang juga. Betul tak? Negeri Sembilan pun pembangkang juga. Tapi kenapa mereka boleh bercakap tentang kemajuan? Sedangkan negeri Kelantan masih lagi tidak boleh bercakap tentang kemajuan. Sebenarnya, dia kembali kepada kepimpinan. Kembali kepada kaedah fikir. Kalau Kelantan itu, Syahir tadi MP adalah MP Bacok Kelantan. MP Bacok Kelantan. Kalau negeri dia sendiri, dia tidak boleh tabir. Tuan-tuan ingat PAS boleh tabir negara ke? Saya nak tanya, tuan-tuan ingat, kalau negeri Kelantan itu sendiri tak boleh dimajukan, negeri, satu modul yang kecil itu tidak boleh dimajukan, tuan-tuan ingat, dia boleh bangunkan negara ke? Tapi tak ada duit 800 juta itu pemberian. Tahun ini, tahun lepas sahaja, tahun ini, Perdana Menteri memberikan 1 bilion lebih kepada Kelantan sahaja. Tak selesai masalah, tuan-tuan. Tak selesai pun. So, akhirnya ke mana hala tuju? Rakyat negeri Kelantan, negeri Kelantan itu sendiri. Itu persoalan yang tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan tengok bagaimana orang yang paling bijak dalam PAS. Itu orang yang paling bijak dalam PAS tu bercakap dan bercerita. Kan? Orang yang paling bijak dalam PAS bercakap dan bercerita sedemikian. Itu, kalau itu hujah orang yang paling bijak, yang lain macam mana agaknya pemerintah PAS? Jahannam negara kita. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW disebut kan, ada satu golongan dipanggil Ruwai Bid'ah. Apa itu golongan Ruwai Bid'ah? Rasulullah ditanya oleh sahabat, iaitu orang yang diberikan satu hak, satu jawatan, tetapi mereka tidak pandai atau tidak layak berada di kedudukan tersebut, maka tunggulah kehancuran. Dan ini yang berlaku di negeri Kelantan sekarang ini. Kehancuran di negeri Kelantan kerana mereka yang diletakkan menjadi pemerintah di situ adalah mereka yang tidak pandai mentadbir. Termasuk Kelantan sekali. Terengganu. Termasuk negeri Kedah. Dia tak berlaku sekarang, tuan. But it gradually will happen. Kalau tuan-tuan ingat, tahun 90-an, Kelantan lain. Bila masuk tahun dah makin lama, it's going down and down and down and down. Yang kaya, pemerintah dia orang. Yang miskin, rakyat tetap miskin. Dia bercakap tentang jurang kemiskinan. Tapi hakikatnya,
Jurang yang paling besar adalah negeri Kelantan. Negeri yang paling tinggi masalah dadah, negeri Kelantan. Kehamilan di bawah umur, negeri Kelantan. Anak luar nikah, antaranya negeri Kelantan. Masalah sosial yang tinggi, negeri Kelantan. Masalah dadah saya sebut tadi, negeri Kelantan. Miskin tertinggi, negeri Kelantan. Masalah infrastruktur seperti air paling tinggi, negeri Kelantan. Negeri Terengganu, baru ni saya tanya, dia kata, masalah negeri Terengganu, dia tak cukup nak bayar gaji. Sebab pendapatan negeri tu tak ada. Bukan royalty, ihsan ada. Tapi dia guna duit ihsan tu untuk bayar duit gaji. Sebab pendapatan tak ada. Orang Kelantan tahulah, saya malah nak cerita. Tuan-tuan faham sendiri. Baik tuan-tuan, terima kasih kepada Nose to You sekali lagi saya ucapkan. Kerana terus menaja kita setiap malam insyaAllah. Bila apa orang kata Nose to You ni adalah satu apps. Kita bercakap tentang teknologi tinggi tadi kan. So sekarang ni kita dah beralih kepada apps. Kalau tuan-tuan nak ada orang yang contohnya terlantar sakit di rumah, perlukan perhatian nurse, mak kita, ibu bapa kita, saudara mara kita, mungkin tak semestinya terlantar pun. Mungkin dia perlukan perhatian nurse, penjagaan dan sebagainya. Maka Nurse to You adalah apps yang dicipta. Kita kena beralih kepada teknologi tinggi insyaAllah. Nurse to You adalah satu apps yang dicipta. Dan insyaAllah akan dilancarkan. Saya akan lancarkan pada 31 hari bulan Ogos. Bukan saya lah. Saya antara salah seorang yang melancarkan lah. Dan subscription yang pertama, yearly subscription saja. Ni bukan tiap-tiap tahun sampai habis 80%. Yearly subscription yang pertama, 5,000 yang pertama. Kalau menggunakan kod LTL akan mendapat yearly subscription yang pertama 80%. 80%. Tolong sebarkan tuan. 31 hari bulan Ogos ini kita akan lancarkan apps ini terbaik. Baiklah tuan-tuan. Sekian daripada saya. InsyaAllah terima kasih 9,000, 10,000 yang menonton kita pada malam ini. Sekian saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan.